sekejap bercerita tentang hukum fidyah ataupun menggantikan puasa dan membayar fidyah kepada golongan-golongan yang berkeperluan untuk yang keuzuran dan sebagainya. Jadi kita nak memahami lebih lanjut siapa yang patut bayar fidyah dan siapa yang patut bayar fidyah dan qada puasa dan siapa yang dikecualikan dan sebagainya. Kita nak bersama dengan Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki di hujung talian video kalau sudah bersedia. Hello, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Eli? Alhamdulillah. Ustazah apa khabar? Sihat. Pakai tembam nampak saya ni. Tak apa, yang penting sihat. Alhamdulillah. Betul. Ya. Betul. Ustazah, bila dekat-dekat Ramadan ni istilah fidyah tu kembali kedengaran kan? Selain daripada tarawih dan juga perkara-perkara lain yang berkaitan dengan bulan Ramadan lah. Jadi sebagai permulaan lah kepada yang mungkin kurang jelas tentang maksud fidyah tu, Ustazah boleh kongsikan? Silakan. Ya. Baik, terima kasih Eli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dikasihi, penonton-penonton MHI. Fidyah ini dia adalah satu bayaran ya yang dikenakan oleh kerana kekurangan ataupun keterbatasan yang tertentu dan puasa-puasa kita, dah puasa kita itu tidak sempurna. Jadi hukum membayar fidyah ini adalah wajib. Dan berapa bayarannya pula kita kena tengok bagaimana kadar yang ditentukanlah oleh pihak yang berkuasa tempatan ya. Jadi Jabatan Agama negeri masing-masing lah, sebab kadar itu dia akan berubah mengikut negeri dan juga mengikut kadar harga beras semasa. Okey, baik, itu jelas. Golongan yang melalui melalui keterbatasan ini yang sehingga mereka ni diperlukan atau diwajibkan untuk membayar fidyah. Siapa Ustazah? Okey, ada 5 golongan semua Eli. Okey, dengar semua ni ya. Okey, supaya tidak terlepas kita termasuk pula dalam golongan ni kan. Okey, yang pertama adalah wanita yang tidak sempat untuk qada puasa dia tahun itu. Iaitulah sebab apa? Sebab dia ADC, Allah bagi cuti lah. Okey, baik. Okay. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah wanita yang dia mengandung, ibu-ibu yang mengandung tu, kemudian dia rasa macam risau anak dia ni nanti kena implikasi ada kesan. Kalau dia risau sendiri saja tak apa tau Eli. Ya tuan-tuan, perempuan, para penonton, kalau risau sendiri sajalah nanti tak larat lah. Saya tak larat. Pasal baby tak ada masalah. Yang itu hanya qada je. Okay. Tapi kalau dia terasa anak dia nanti ada kesan ke, ada sebab risau anak, maka dia kena qada puasa dan bayar fidyah. Okey, yang ketiga adalah ibu-ibu yang menyusukan. Okey, situasi dia sama dengan ibu-ibu yang hamil tadi. Dia takut kalau dia menyusukan nanti susu dia itu berkurangan, anak tu tak cukup makan, tak cukup kenyang. Yang itu dia kena qada puasa dia plus bayar fidyah. Okey, tetapi kalau dia hanya risau, alah nanti tak larat sebab dia menyusukan kan, dia teringat diri dia kan gastrik lah pula. Dia risaukan diri dia saja. Memadai qada saja. Okey. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah golongan yang uzur, dia sakit dan dia ini mungkin perlu konsisten makan ubat Eli. Jadi doktor kata, maaf cik, tak boleh puasa lah ni sebab kena makan ubat on time. So kalau yang ini orang tua yang Ramadan tu cepat confirmkan berapa hari yang dia betul-betul tak boleh. Setelah meninggal dunia ini, maka kita perlu sempurnakan fidyah seandainya ada hutang puasanya sebelum kita bahagikan harta pusat. Ada 2 kaedah lah pula, 2 keadaan ni Eli. Keadaan yang pertama, sekiranya keadaan arwah itu dia waktu dia hidup, dia memang tak boleh berpuasa sebab dia sakit, sebab dia perlu konsisten makan ubat. Jadi yang ini kita boleh untuk tidak tak wajib bayar qada, tak wajib juga bayar fidyah sebab memang dia sakit. Okey. Tapi kalau arwah itu ada ruang, dia tangguh-tangguh pula dia punya puasa, akan sampailah membawa kepada kematian. Dia tak bayar lagi hutang dengan Allah tu, tak ada masalah uzur dan sebagainya.
maka wali atau waris ada dua pilihan. Dia qadakkan puasa on behalf ayah dia dan atau arwah dia dan juga dia boleh bayarkan fidyah. Okey, Yes. baik, ini 5 golongannya. Kita nak perincikan lebih ataupun skop yang lebih kecil, iaitu golongan kaum hawa yang menyusu, yang mengandung dan sebagainya ni, yang hamil. Untuk ibu yang mengandung, ibu yang menyusu, ini adalah rukhsah ataupun kita panggil satu hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Taala kepada kita kaum. Okey, untuk apa? Ustazah, Hamil. maaf Ustazah, audio sedikit kurang jelas. Kadang-kadang dengar, kadang-kadang tak dengar. Mungkin Ustazah boleh ulang apa yang Ustazah sebutkan? Ya. Okey, saya ulang balik kepada ibu-ibu yang mengandung, yang menyusukan. Dalam hal ini adalah rukhsah ataupun hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita lah. Lelaki tak termasuk. Jadi yang perempuan, yes, yang hamil dan yang menyusukan itu. Jadi kita jaga kesihatan diri kita. Dan salah makanan yang berkualiti. Kita dapat hadiah ni, bukan bermakna kita tak perlu bayar. Jadi kita tak bayar, boleh ganti qada puasa atau. Okey, Ustazah. Ya. Ustazah, maafkan Ustazah, masih lagi terputus-putus perbualan kita. Barangkali kita boleh cuba sekejap lagi sebab kita nak uruskan situasi teknikal, sebab ini satu yang sangat-sangat penting yang perlu kita fahami, ya. Bagaimana Terputus lagi, Eli? Ya. Ya, Ustazah, saya pun macam kurang dengar sikit. Itulah dia. Kita akan cuba hubungi Ustazah sekali lagi lepas ni, insya-Allah. Okey. Untuk perincikan. Sementara tu saya boleh kongsikan apa yang kita fahami tentang fidyah ini. Hukum bayar fidyah adalah wajib dan ia wajib disempurnakan mengikut bilangan hari yang ditinggalkan dan juga menjadi satu tanggungan ataupun hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya tidak dilaksanakan. Jadi terdapat situasi seperti disebutkan 5 golongan yang perlu melunaskan ataupun membayar fidyah ini yang dikira wajib, dan skop kita hari ini lebih menjurus kepada golongan wanita. Satu ialah wanita hamil dengan syarat dibimbangi keselamatan bayi yang dikandungnya seperti dikhawatiri berlaku keguguran, ya, dan golongan ini seperti Ustazah sebutkan tadi dikenakan untuk membayar fidyah dan juga menggantikan ataupun qada puasa yang ditinggalkan. Dan satu lagi golongan yang disebutkan, golongan ibu yang sedang menyusukan anak dengan syarat ibu itu berasa bimbang, ya, sekiranya berpuasa ia akan memudaratkan bayi berkenaan seperti kurangnya air susu ataupun menjejaskan kesihatan kepada bayinya. Jadi perlu digantikan puasa yang ditinggalkan dan juga bayar fidyah. Ya, Ustazah juga ada perincikan golongan lain seperti orang yang telah meninggal dunia, ya, dan juga antara lain yang melambatkan ganti puasa. Ini bukan wanita saja, lelaki pun sama. Mereka melambatkan ganti puasa hingga telah melangkah tahun berikutnya, iaitu Ramadan berikutnya, dikenakan membayar fidyah dan wajib mengganti puasa yang ditinggalkan, ya, dan bayaran fidyah akan berganda mengikut jumlah tahun-tahun yang ditinggalkan. Kita cuba nak mendapatkan kembali Ustazah Isfadiah. Hello, Assalamualaikum Ustazah. Nampaknya hari ini agak mencabar sedikit situasi, kita nak memahamkan lebih lanjut tentang perkara ini. Tapi rata-rata banyak maklumat boleh dicapai di dalam talian. Kalau boleh fahami lebih lanjut, terutama anda yang mungkin ada hutang puasa yang belum dilunaskan lagi, kan? Jadi cuba fahami lebih lanjut tentang fidyah dan juga qada puasa ini. Okey, kita cuba sekali lagi. Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Ya, dengar suaranya. Agak putus-putus, ya. Itulah dia. Okey. Harapnya sekarang ni okey. Baik, Ustazah. Ya. Jadi kalau boleh saya nak tanya kepada dua golongan ini, golongan kaum hawa yang menyusu dan juga yang hamil ini. Jadi ganti puasa itu perlu dilakukan sejurus pada Ramadan yang sebelum Ramadan yang akan datang ataupun 1 tahun lagi selepas itu? Okey Ustazah, masih lagi kita menghadapi situasi teknikal ni. Teruskan Ustazah, teruskan. Kita cuba lagi macam mana? Tak berapa jelas. Okey. Silakan Ustazah.
Okey. Nampaknya kita terpaksa berbincang pada masa lain Ustazah. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kalau ada kesempatan ya dalam tempoh sebelum masuknya Ramadan ini, kita akan kembali menjemput Ustazah Isfadiyah.